salam mesra, salam menghibah, salam KMK hebat, salam katakan pada KMK. Terlebih dahulu, saya ingin menghulurkan salam perkenalan buat Anda semua. Saya Cikgu Koni Lauren Komarlak, pensyarah kesusastraan Melayu Komunikatif STPM dari Pusat Tingkatan 6 SMK 5 Nak Penampang Sabah. Dengan ini ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pelajar 6 rendah yang telah terpilih untuk melanjutkan pengajian di tingkatan 6 walau di manapun anda berada. Sesungguhnya anda telah membuat pilihan terbaik, pilihan yang bijak dengan memilih tingkatan 6 sebagai haluan masa depan anda. Mungkin ada di antara anda yang tertanya-tanya ataupun masih keliru tentang pilihan pakej mata pelajaran, terutama sekali jika menyangkut tentang subjek kesusastraan Melayu Komunikatif. Mesti ada di antara anda yang tertanya-tanya, apa itu kesusastraan Melayu Komunikatif? Apa akan saya pelajari dalam kesusastraan Melayu Komunikatif? Apa bentuk soalan dalam kesusastraan Melayu Komunikatif? Apa hala tuju saya? Apa prospek masa depan saya? Apa prospek karier saya jika saya mengambil subjek kesusastraan Melayu Komunikatif dalam pakej mata pelajaran saya semasa berada di tingkatan 6? Jadi untuk merungkaikan persoalan demi persoalan ini, di sini cikgu akan kongsikan sedikit bahan ataupun pengenalan dan prospek masa depan anda, sukatan mata pelajaran dan juga bentuk soalan, prestasi subjek sekiranya anda mengambil mata pelajaran kesusastraan Melayu ini di peringkat STPM. Yang penting di sini anda tahu apa yang anda belajar dan apa haluan masa depan anda sekiranya anda mengambil mata pelajaran kesusastraan Melayu Komunikatif di peringkat pengajian tingkatan 6. Jadi untuk tidak membuang masa, mari kita mulakan sesi perkongsian ini. Sebagai pengenalan, jom kita lihat latar belakang subjek kesusastraan Melayu Komunikatif STPM. Kesusastraan Melayu merujuk kepada kumpulan buku yang indah bahasanya serta baik isinya dan merupakan manifestasi gerak jiwa manusia yang wujud dalam pernyataan bahasa daripada gerak jiwa. Jadi artinya kesusastraan Melayu itu merupakan manifestasi gerak jiwa manusia yang dilahirkan dalam bentuk bahasa yang indah dan baik isinya. Manakala komunikatif pula bermakna berguna. Jadi jika kita gabungkan kesusastraan Melayu Komunikatif ini, maka ia akan membawa maksud kumpulan buku yang indah bahasanya yang merupakan manifestasi gerak jiwa manusia dalam bentuk bahasa yang terhasil daripada gerak jiwa dan sangat berguna. Oke, sekarang ini yang paling menarik. Apa prospek kerjaya sekiranya Anda mengambil subjek kesusastraan Melayu Komunikatif di peringkat pengajian tingkatan 6? Antara prospek kerjaya pelajar yang mengambil subjek kesusastraan Melayu Komunikatif di peringkat STPM ialah dalam bidang penulisan dan komunikasi, bidang perkhidmatan dan juga dalam bidang pentadbiran dan perkeranian. Jom kita lihat perincian kerjaya bagi ketiga-tiga bidang ini. Dalam bidang penulisan dan komunikasi, antara kerjaya yang boleh diceburi oleh pelajar yang mengambil subjek kesusastraan Melayu Komunikatif di peringkat STPM ini ialah sebagai editor. Selain itu, sebagai juru bahasa. Juga sebagai wartawan bagi mereka yang suka berada di lapangan. Kemudian kita juga ada kerjaya sebagai juru hebat radio ataupun pengacara radio. Dan semestinya kalau ada pengacara radio, mesti kita ada juga pengacara televisyen, pengacara TV. Dan jangan lupa kita juga ada penulis skrip. Penulis skrip untuk orang yang berminat untuk menjadi penulis skrip, maka disinilah letaknya kerjaya Anda, iaitu dalam bidang penulisan dan komunikasi. Yang kedua, kita lihat prospek kerjaya di bidang perkhidmatan.
Jangan risau sekiranya Anda mengambil subjek kesusastraan Melayu komunikatif, terdapat pelbagai kerjaya dalam bidang perkhidmatan yang boleh Anda ceburi, misalnya sebagai seorang pensyarah ataupun sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang konselor ataupun mungkin sebagai seorang peguam. Atau yang lebih hebat, kita ada hakim. Ataupun mungkin sekiranya Anda suka membaca buku, Anda boleh menjadi seorang pustakawan. Dan yang ketiga, kita lihat pula prospek kerjaya dalam bidang pentadbiran dan perkernian. Jika Anda mengambil subjek kesusastraan Melayu komunikatif di tingkat STPM, Anda boleh menjadi seorang pegawai sumber manusia, atau Anda boleh menjadi seorang pembantu tadbir, ataupun mungkin Anda berminat untuk menjadi pembantu undang-undang. Sekarang kita lihat pula sukatan pelajaran subjek kesusastraan Melayu komunikatif STPM. Yang pertama, kita lihat sukatan pelajaran untuk semester 1 ataupun penghayatan karya. Dalam semester 1, pelajar akan mempelajari 3 bahagian, iaitu bahagian A untuk puisi, bahagian B untuk prosa tradisional, dan bahagian C untuk prosa moden. Dalam bahagian A, pelajar akan mempelajari serta menganalisis 2 bentuk puisi, iaitu puisi tradisional dan puisi moden. Dalam puisi tradisional, pelajar akan mempelajari dan menganalisis 7 bentuk puisi tradisional, iaitu pantun, syair, seloka, gurindam, talibun, teromba, dan mantra. Manakala untuk puisi moden, pelajar akan menganalisis sajak. Seterusnya pada bahagian B, iaitu prosa tradisional, pelajar akan mempelajari serta menganalisis 4 bentuk prosa tradisional, iaitu sastra epik, cerita rakyat, sastra keagamaan, dan sastra ketatanegaraan. Seterusnya pada bahagian C, iaitu prosa moden, pelajar akan mempelajari dan menganalisis 2 bentuk prosa moden, iaitu cerpen dan drama. Manakala yang kedua, dalam semester 2, iaitu sastra dan pembangunan, sukatan pelajarannya terbahagi kepada 3 bahagian juga, iaitu bahagian A, pembangunan insan, bahagian B, pembangunan masyarakat, dan bahagian C, pembangunan negara. Dalam pembangunan insan terdapat 4 subtajuk, iaitu keagamaan, ilmu, jati diri, dan kemanusiaan. Manakala dalam bahagian B, iaitu pembangunan masyarakat, terdapat 3 subtajuk, iaitu pendidikan, sosial, dan cinta akan alam sekitar. Seterusnya untuk bahagian C, pembangunan negara, terdapat 2 subtajuk, iaitu politik dan ekonomi. Pada semester 3 pula, pelajar akan mempelajari tentang kreativiti, pengurusan, dan multimedia. Sama seperti semester 1 dan semester 2, sukatan pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif di semester 3 juga terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, dan bahagian C. Bahagian A ialah penulisan kreatif, bahagian B pengurusan, dan bahagian C multimedia dalam sastra. Dalam bahagian A, iaitu penulisan kreatif, pelajar akan didedahkan tentang cara menulis puisi tradisional, sajak, cerpen, dan asas penyuntingan. Manakala pada bahagian B, iaitu pengurusan, pelajar akan didedahkan dengan prinsip asas pengurusan, terapan pengurusan terhadap teks, dan organisasi sastra. Manakala pada bahagian C, iaitu multimedia dalam sastra, pelajar akan didedahkan tentang pengenalan multimedia, prinsip asas multimedia, pembinaan papan cerita, dan aplikasi multimedia dalam sastra. Sekarang kita lihat pula sistem pentaksiran subjek kesusastraan Melayu komunikatif STPM. Skim pentaksiran kesusastraan Melayu komunikatif dijalankan pada setiap semester 1, semester 2, dan semester 3 untuk 4 kertas, iaitu kertas 1, kertas 2, dan kertas 3 yang merupakan ujian bertulis, dan kertas 4 yang merupakan kerja kursus.
Untuk semester 1, semester 2, dan semester 3, skim pentaksirannya merupakan ujian bertulis, iaitu pelajar perlu menjawab 3 daripada 6 soalan esei yang dikemukakan dalam tempoh masa 2 jam. Jumlah peruntukan markah ialah 75 markah dengan wajaran 26.67%. Manakala untuk semester 4 yang merupakan pentaksiran kerja kursus, pentaksiran dijalankan berdasarkan kerja kursus yang dijalankan sepanjang semester 2 dan 3 dengan peruntukan markah 60 markah dan wajarannya 20%. Untuk lebih mengenali KMK ataupun Kesusastraan Melayu Komunikatif ini dengan lebih dalam, jom kita selusuri KMK pada setiap semester. Pada semester 1, subjek Kesusastraan Melayu Komunikatif ialah tentang penghayatan karya di bawah kod 922/1. Pada semester ini, teks kajian pelajar ialah Permata Sastra Melayu yang diselenggarakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Dalam sistem pentaksiran, dalam peperiksaan terdapat 3 bahagian yang akan disoal dalam peperiksaan, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Setiap bahagian akan mengemukakan 2 soalan sesuai dengan isi kandung dalam sukatan dan pelajar perlu menjawab 1 soalan daripada setiap bahagian. Maknanya 1 soalan dari bahagian A, 1 soalan dari bahagian B dan 1 soalan dari bahagian C. 3 soalan ini perlu dijawab dalam tempoh masa 2 jam dan setiap soalan diperuntukkan sejumlah 25 markah. Jadi apabila pelajar menjawab 3 soalan, pelajar akan mendapat peruntukan markah 75 markah. Ini pula ialah contoh soalan untuk peperiksaan semester 1 penghayatan karya. Sekarang kita lihat pula Kesusastraan Melayu Komunikatif kertas 2, semester 2 di bawah kod subjek 922/2, Sastra dan Pembangunan. Untuk semester 2 ini, pelajar akan mengkaji 2 buah teks kajian, iaitu yang pertama, novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, karya Christmas, dan yang kedua, karya Agung Sulalatus Salatin Sejarah Melayu, selenggaraan A. Samad Ahmad. Sama seperti pentaksiran di semester 1, di semester 2 juga sistem pentaksirannya terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C, dan pelajar wajib menjawab 1 soalan daripada bahagian A, 1 soalan daripada bahagian B, 1 soalan daripada bahagian C. Jumlah soalan keseluruhan yang perlu dijawab oleh pelajar ialah 3 soalan dalam tempoh masa 2 jam dan peruntukan markah sebanyak 75 markah. Ini pula ialah contoh soalan untuk 922/2 Sastra dan Pembangunan, iaitu kertas Kesusastraan Melayu Komunikatif di semester 2. Selanjutnya, kita kenali pula Kesusastraan Melayu Komunikatif semester 3 di bawah kod kertas 922/3 Kreativiti, Pengurusan dan Multimedia. Untuk semester 3, pelajar perlu mengaplikasikan semula segala teori pembelajaran, segala input pembelajaran yang telah dipelajari ketika di semester 1 dan semester 2 untuk digunapakai semasa di semester 3. Oleh sebab itu, teks-teks kajian ketika di semester 3 masih menggunakan 3 buah teks yang telah digunakan ketika di semester 1 dan semester 2, iaitu Permata Sastra Melayu ketika di semester 1 dan Saudagar Besar dari Kuala Lumpur serta Sulalatus Salatin Sejarah Melayu ketika di semester 2. Sistem pentaksiran untuk semester 3 juga sama seperti semester 1 dan semester 2, di mana terdapat 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C, dan pelajar wajib menjawab 1 soalan daripada setiap bahagian.
yaitu satu soalan daripada bahagian A, satu soalan daripada bahagian B, dan satu soalan daripada bahagian C. Setiap soalan diperuntukkan sejumlah 25 markah dan 3 soalan ini perlu dijawab dalam tempoh masa 2 jam. Dan ini dia contoh soalan untuk Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 3, 922/3, Kreativiti Pengurusan dan Multimedia. Sekarang kita lihat pula Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 di bawah kod kertas 922/4 kerja kursus. Untuk 922/4 kertas 4 ini, kerja kursus ini, terdapat 3 soalan yang akan dikemukakan kepada pelajar, iaitu soalan 1 tentang penulisan esei, soalan 2 tentang penulisan portfolio, dan soalan 3 tentang penghasilan multimedia. Setiap soalan ini mempunyai peruntukan markah yang sama, iaitu 60 markah, dan pelajar hanya perlu menjawab satu soalan sahaja. Di sini diturunkan contoh soalan untuk penulisan esei, penulisan portfolio, dan penghasilan multimedia sebagai rujukan bersama. Ini pula ialah analisis pencapaian Kesusasteraan Melayu Komunikatif STPM di Pusat Tingkatan 6 SMK 5 Penampang bermula tahun 2015 sehingga tahun 2020. Setakat ini saja dulu pertemuan kita untuk kali ini. Semoga kita akan bertemu lagi di lain ruang dan waktu. Sekian, terima kasih. Bye-bye.